Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali dalam MG Flash 29 November bersama saya Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kerjasama yang dibentuk antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH yang merangkumi DAP pada pasca pilihan raya umum ke-15 PRU 15 tidak akan menghilangkan identiti serta mengabaikan prinsip parti itu. Jelasnya, semua pihak perlu memahami keputusan dibuat untuk berdepan PRU 15 dan bukan selepasnya. Berdasarkan pendirian itu, beliau berkata, prinsip berkenaan tidak terpakai selepas pilihan raya. Katanya lagi, kerjasama antara blok merupakan pilihan dan pendekatan baharu yang akan menjadi perintis kepada perpaduan dan keharmonian kerajaan agar fokus pembangunan dapat diteruskan. Namun begitu, apa yang dilaksanakan kini tidak akan menghilangkan identiti UMNO yang tetap tidak berubah objektif penubuhannya, iaitu sebagai wadah perjuangan orang Melayu dan Islam. Beliau menekankan UMNO tetap mempertahankan dasar parti untuk mengamalkan sikap sederhana, sentrik dan progresif dalam menangani perubahan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata, pelantikan Menteri Besar Perak dan Pahang daripada BN merupakan mercu landscape politik baharu. Ia berdasarkan prinsip membawa kestabilan kepada kerajaan negeri dan memastikan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Tan Sri Abdul Hadi Awang mempersoal kredibiliti Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjawat jawatan Perdana Menteri. Presiden PAS itu mendakwa ahli Parlimen Tambun itu merupakan bekas individu yang dihukum mahkamah kerana kesalahannya dan meminta pengampunan. Beliau menegaskan Datuk Seri Anwar adalah pesalah dan disebabkan itu beliau memohon pengampunan. Jelas Tan Sri Abdul Hadi, Perdana Menteri juga hanya berretorik dalam berkata-kata, kononnya ingin menentang rasuah, namun akhirnya bersekongkol bersama parti berkenaan membentuk kerajaan. Tambahnya, PAS tidak akan sama sekali bergabung dengan pimpinan Datuk Seri Anwar membentuk kerajaan perpaduan. Ujarnya, ia adalah gabungan yang tidak didominasi pemimpin Islam dan dari sudut agama, Perikatan Nasional PN yang sepatutnya membentuk kerajaan kerana didokong sokongan mandat rakyat. Berita seterusnya, institusi penting negara berada dalam keadaan bahaya sekiranya ada pegawai kanan kerajaan ditukar atau dihentikan atas sebab dendam politik kerajaan Pakatan Harapan PH. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim wajar memberi jaminan segera bahawa sikap dendam terhadap penjawat awam tidak akan dibiar berleluasa di Putrajaya. Melalui hantaran di Facebook, beliau membangkitkan semula kenyataan timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang pernah membuat ugutan akan mencari penjawat awam yang menjalankan tugasan mereka. Datuk Wan Saiful memberi justifikasi jika sikap dengan dendam itu dibawa ke kementerian, ia memberi kesan kepada perjalanan pentadbiran negara. Datuk Seri Anwar ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM pagi tadi, menegaskan menteri yang bakal dilantik dalam masa terdekat diingatkan supaya menghormati sistem perkhidmatan awam sebagai tonggak dalam pentadbiran kerajaan. Katanya, menteri dan penjawat awam saling memerlukan kerana masing-masing memiliki kepakaran khusus untuk digunakan dalam menguruskan pentadbiran kerajaan. Baik, kita ke berita berikutnya. Peguam Datin Seri Rosmah Mansor perlu utamakan kes pengubahan wang haram dan kegagalan menyerahkan penyata pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang dihadapi anak guamnya. Hakim Muhammad Zaini Mazlan berkata sehingga kini ia belum dibicarakan walaupun selepas 4 tahun isteri bekas Perdana Menteri itu didakwa iaitu pada 4 Oktober 2018.
Beliau berkata, peguam hanya boleh mengutamakan kes lain jika ia membabitkan pertuduhan yang membawa hukuman mati. Hakim Muhammad Zaini berkata demikian selepas diberitahu oleh Peguam Ravin Kumar bahawa Peguam Datuk Gitan Ram Vincent ada kes lain yang perlu dikendalikan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kemudian menetapkan 1 Disember ini bagi sebutan menetapkan tarikh perbicaraan. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Poh Yih Tin memberitahu mahkamah pendakwaan akan memanggil antara 13 hingga 14 saksi untuk memberikan keterangan. Ia turut memaklumkan rayuan Datin Seri Rosmah agar Hakim Muhammad Zaini menarik diri daripada kes itu ditetapkan bagi sebutan 23 Disember ini. Datin Seri Rosmah, 70 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 12 pertuduhan membabitkan diri dalam pengubahan wang haram berjumlah 7.09 juta ringgit serta 5 tuduhan gagal menyerahkan penyata pendapatan kepada LHDN. Seorang pemandu lori direman 4 hari bagi membantu siasatan kemalangan maut seorang kontraktor di kilometer 179.3 Lebuh Raya Plus arah selatan di Jasin, Melaka pagi semalam. Perintah reman sehingga Jumaat ini terhadap lelaki berusia 37 tahun dikeluarkan Magistrate Tan Chan Wei di Mahkamah Jasin. Penahanan dibuat bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menyebabkan kematian yang mana sabit kesalahan boleh dipenjara 10 tahun dan denda RM20,000. Terdahulu, suspek berpakaian lokap tiba di pekarangan mahkamah pukul 9.15 pagi dengan menaiki kenderaan polis. Dalam kejadian pukul 9.30 pagi semalam, seorang kontraktor maut manakala anak bongsunya parah selepas dirempuh lori ketika sedang menukar tayar kereta di lorong kecemasan Lebuh Raya. Mangsa Khaizir Zainuddin, 59 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan, manakala anaknya Muhammad Ashraf, 22 tahun, patah tulang rusuk. Ketika kejadian, mangsa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Pengerang, Johor atas urusan kerja sebelum tayar kereta Mercedes dinaiki pancit. Nahas berlaku ketika mereka sedang berkemas selepas selesai menukar tayar sebelum sebuah lori tunda yang berhenti di belakang kereta mereka dilanggar oleh sebuah lagi lori yang datang dari arah sama. Rempuhan mengakibatkan lori tunda terbabit melanggar kedua-dua mangsa yang berada di but kereta menyebabkan mereka tercampak ke tepi Lebuh Raya. Baik, berita itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Jangan lupa janji temu kita dalam siaran jam 6.30 petang nanti. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum. Salam hormat.